Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Dan apabila saya menyebutkan semua kita ini sebagai pencinta ilmu, itu hakikatnya satu doa daripada saya. Dan bukan semata kita nak menjadikan diri kita sebagai pencinta ilmu, tetapi kita nak jadikan diri kita sebagai penuntut ilmu. Sebab itu ada sebahagian kata-kata para ulama yang mana menyebutkan ughdu aliman au mustami'an au muhibban, yang membawa erti jadilah kamu, berpagi-pagilah kamu sebagai seorang alim. Ughdu aliman atau muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tak dapat jadi orang alim, tak dapat jadi orang yang menuntut ilmu, sekurang-kurangnya jadilah mustami'an, orang yang mendengar ilmu dengan teliti. Dan au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Jadi kalau ikut kepada turutan itu, pertama jadi orang alim, kena bangun pagi, kena jadi ulama. Kena jadi ulama. Saya kalau ada majlis dengan makan-makan dengan kawan-kawan budak-budak muda ni, tambahan pula saya tahu kawan ni hafal Quran, kawan ni pelajar syariah, kawan ni sekian-sekian penuntut ilmu agama, memang saya brainwash. Memang kerja saya adalah untuk bagi satu semangat, bagi satu kenyataan supaya golongan ni jadi ulama. Kena jadi ulama. Budak-budak muda ni yang hafal Quran, yang pelajar syariah, kena memang digalakkan, di brainwash, dibentuk pemikiran itu untuk menjadi para ulama. Tapi kalau mungkin kita tak mampu nak jadi ulama, walaupun di Malaysia ni paling mudah nak jadi ulama sebenarnya, semua orang ulama. Au muta'alliman, atau jadilah orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengar ilmu. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan disebut wala takunil khamisata fatahlik. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, nescaya kamu binasa. Siapa yang kelima? Yang kelima ni dia bangun pagi jadi ulama pun tidak, jadi penuntut ilmu pun tidak, jadi mendengar ilmu pun tidak, jadi pencinta ilmu pun tidak. Jadi jangan jadi orang yang kelima. Kita mesti kena ada salah satu daripada 4 ciri yang tersebut. Dan pada malam ini hadirin dan hadirat, suka kita nak sambung kembali perbahasan Mukhtasar Zadil Ma'ad kita. Ringkasan Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini berkenaan dengan isu adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berinai? Adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai inai? Maka di sini dikatakan waqtalafa as-sahabatu fi khidabihi, fi khidabihi. Para ulama dari kalangan para sahabat, ataupun yang lebih tepat, para sahabat berbeza pendapat. Bayangkan sahabat yang hidup bersama Nabi pun berbeza pendapat. Tiba-tiba kita nak akhir zaman orang satu pendapat je. Mustahil. Mustahil berlaku. Kalau para sahabat yang hidup sekali sezaman dengan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, mereka ada perbezaan pendapat. Jadi mereka khilaf. Sebahagian sahabat pula mereka kata apa? Faqala Anasun, Anas bin Malik dia kata, lam yakhdib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tak berinai. Wa qala Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah kata Nabi buat, Nabi pakai. Jadi khilaf.
Cuma kita katakan asasnya inai ni tidaklah dilarang oleh syarak. Ia harus. Seperti contoh, bagi orang yang rambutnya beruban, contoh. Tetapi dia tengok kepada kategori antara orang muda dan orang tua yang beruban. Kan kita tahu kisah Abu Quhafah, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq tu. Ketika Abu Quhafah, ayahanda kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia datang untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu tu rambut dia telah putih, penuh dengan uban, kerana telah sangat tua pada waktu itu. Jadi Nabi pun tengok, Nabi suruh, Nabi kata ghayyiru hadha, Nabi kata ubahlah rambut ni, ubahlah rambut ni. Tapi Nabi dia bagi satu qaid, satu ikatan. Nabi kata wajannibus sawad, jauhilah ubah dengan warna hitam. Kalau selain daripada warna hitam dibenarkan. Ya. Tak, saya nak sebut di sini, kita kena bezakan individu. Contoh kalau orang muda, kan kalau tuan-tuan perasan ada juga yang 30-an, 20-an tapi rambut penuh uban. Yang tu kerana ada kerosakan. Rambut sakit. Bukan dia sakit, rambut dia, contoh. Jadi kalau dia sebagai orang muda, boleh tak dia nak mengubahnya kepada warna hitam? Kita kata boleh, tak ada masalah, sebab memang dia muda. Tapi yang para ulama memberikan kenapa Nabi suruh kepada Abu Quhafah tu dan jauhilah warna hitam, kerana orang kata kalau kita ni dah tua tapi nampak rambut tu masih hitam, dia akan timbulkan, orang kata, kekeliruan. Dia timbul kekeliruan. Badan macam 40-an, rupanya dah 80. Satu, tapi orang tengok rambut. Tengok rambut nampak, rambut hitam lagi. Orang kata boleh kahwin ni. Kahwin tengok, usia saya 80. La ilaha illallah, contoh. Jadi disebabkan kekhawatiran itu, maka itulah menjadi satu sebab. Para ulama ni dia nak tengok kenapa illah. Kan kita kan belajar illah kan. Illah ni sebab larangan. Apa sebabnya? Jadi ulama nak cari. Inilah perbahasan kalau kita tengok dalam usul fiqh. Disebut sebagai tanqihul manat, takhrijul manat, tahqiqul manat, as-sabru wat taqsim. Ini perbahasan usul fiqh. Ulama nak clarify, nak tentukan larangan mengubah rambut putih kepada warna hitam. Apa sebabnya? Jadi para ulama kata sebabnya sebab ia akan menimbulkan syak wa sangka, akan menimbulkan kekeliruan. Tetapi kalau kita kata, kalau orang muda rambutnya memang putih kerana dia rambut rosak, jadi dia ubah kepada warna putih, dia ubah kepada warna hitam, yang ni tak ada isu. Yang ni tidak ada isu dan dia tidak termasuk dalam larangan tersebut. Jadi kalaulah ada ulama juga yang disebutkan oleh soalan tadi, dia mungkin mengambil pandangan ini, bahawasanya mungkin dia kata dia tidak berapa tua sangat, ataupun mungkin dia memahami bahawasanya mungkin larangan ni merujuk bukan kepada haram pun, mungkin boleh jadi makruh sahaja. Dan makruh pula boleh jadi bukan makruh tahrim, boleh jadi makruh tanzih sahaja. Jadi kita kena clarify benda-benda ini dan kita katakan adalah hajat dan adalah sebab-sebabnya yang tertentu. Jadi kalau benar dia itu ulama, maka mestilah setiap tindak tanduk perbuatannya terbina atas dasar ilmu. Jadi ini kita tak khawatir. Tapi kalau untuk masyarakat, orang awam, kalau dia minta pandangan kepada kita, kita kata kalau orang muda yang rambutnya telah putih dengan uban, tak ada masalah untuk dia menginainya dengan warna hitam juga. Adapun untuk orang yang telah tua, di sini riwayat Abu Quhafah tersebut menjadi sandaran. Bahawasanya kalau untuk orang tua yang telah beruban, memang dia dituntut untuk menginaikan rambutnya, ubah warna daripada warna hitam kepada daripada warna putih kepada warna selain daripada hitam. Contohnya perang dan seumpamanya lah yang biasa kita lihat dalam kalangan masyarakat kita. Selesai perbahasan tersebut. Kemudian kita nak lihat, disebutkan di sini juga antara sunnah-sunnah fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi yang kita cerita dalam 2 minggu yang lepas itu, Nabi suka bagi sesuatu dengan tangan kanan dan menerima sesuatu juga daripada tangan kanan.
Dan itu benda-benda fitrah, benda-benda fitrah Nabi. Dan kalau kita ikut, ia adalah sunnah Nabi, kerana memang ada anjuran, ia ada anjuran. Dan satu lagi disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tarajjul. Nabi kita ni dia suka sikat rambut. Dia suka sikat rambut. Yang ni fitrah, perkara-perkara kita yang kita lakukan sebagai manusia, Jadi antara yang Nabi suka buat adalah sikat rambut. Jadi tidaklah rambut kita tu kusut masai sahaja. Tidaklah rambut kita tu serabut, orang tengok pun kata Allah teruk sangat. Kalau nak cover pun pakailah kepiah, contohlah. Tapi Nabi SAW, Nabi sikat rambut Nabi SAW. Dan disebutkan oleh penulis kitab kita di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yurajjilu nafsah. Kadang-kadang Nabi sikat sendiri. Dan wataratan turajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha. Dan kadang-kadang Aisyah yang sikatkan. Aisyah sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang sikatkan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu isyarat dalam hubungan suami isteri, Dalam bab-bab ini, maka Nabi pun banyak benda yang Nabi buat untuk mengeratkan hubungan. Antaranya bab sikat rambut. Cuba bayangkan kalau seorang suami dia sikat rambut isterinya dan isteri sikat rambut suami. Bukankah perbuatan-perbuatan seperti ini akan merapatkan hubungan? Dan bukankah perbuatan seperti ini dia akan lebih mengekalkan dan menambahkan kasih sayang sesama pasangan? Begitulah. Sebab itu Nabi ni isyarat dia mesti bersebab. Isyarat daripada tindak tanduk perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang sikat rambut sendiri. Boleh je Nabi nak hari-hari sikat rambut sendiri, tapi ada masa Nabi bagi Aisyah yang sikatkan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap tindak tanduk ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Nak mengeratkan hubungan kasih sayang, nak mencambah dan menambah hubungan kekeluargaan antara Nabi dan pasangan-pasangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa juga Nabi kita akan sikat rambut dengan tangan kanan. Nabi akan sikat rambut dengan tangan kanan. Dan isyaratnya di sini, Nabi kita adalah orang yang segak. Rambut disikat, dia akan lebih segak berbanding rambut yang tak disikat. Kita pun boleh fikir benda ni. Kalau tengok orang tu rambut tak sikat, nampak Allah, tak kemas. Dan bila orang tu tak kemas, dia nak pergi jumpa pula dengan orang lain. Orang nak tengok dia, tiba-tiba orang kata, Ustaz Fahmi, nama Ustaz tapi rambut punya main teruk rambut, Contohlah. Maknanya penampilan kita boleh menimbulkan fitnah kepada bukan diri kita, agama kita. Tambahan kalau kita ni orang belajar agama, hafal Quran, ustaz, ustazah, contoh. Jadi kita ni, apa je perbuatan kita yang memungkinkan timbul fitnah kepada diri kita pun kita elak, lebih-lebih lagi fitnah kepada agama kita. Sebab itu disebut oleh para ulama satu kata-kata, antum ala saghratin min sugharil Islam. Kamu ni berada pada setiap satu posisi daripada posisi-posisi Islam. Maknanya kalau dalam peperangan tu kan kita ada benteng tentera. Jadi setiap kita ni berada pada satu posisi masing-masing, yang ada di atas, yang berada di bawah, yang di penjuru. Jadi setiap kita ada posisi masing-masing untuk pertahankan Islam. Maka mereka kata, para ulama kata, fala yu'tayanna ahadum min qibalik. Jangan benarkan musuh datang daripada jalan kita. Jangan biar musuh datang nak serang Islam daripada posisi kita, kedudukan kita. Jangan. Jadi setiap masing-masing ada peranan untuk pertahankan agama. Apatah lagi maruah diri dia. Jadi sebab itu kita kata, disebut dalam beberapa kata-kata para ulama, sesiapa yang meletakkan dirinya pada posisi yang boleh menyebabkan dirinya ditohmah, maka dikatakan fala yalumanna man asa'a adh-dhanna bihi, maka jangan dia mencela orang yang sangka buruk dengan dia. Jangan cela orang yang sangka buruk. Dia timbulkan fitnah kepada diri dia daripada tindak tanduk dia, daripada ucapan dia, daripada penulisan dia. Kemudian bila orang kritik dia, bila orang tegur dia ataupun orang maki dia, walaupun jangan maki orang, jangan kata Ustaz Fahmi suruh maki orang pula. Tapi kalau ada orang maki dia,
Maka tiba-tiba dia nak marah pula. Kenapa orang tu maki aku? Pertama, awak yang timbulkan fitnah. Jangan tutup pintu fitnah. Sama juga dari sudut penampilan kita, image kita. Kita tak nak orang sangka buruk kepada kita menerusi penampilan kita. Jadi sebab itu orang Islam kena segak. Lelaki kena segak, orang perempuan kena segak. Baik. Sebab itu masa saya belajar dahulu, saya tertarik dengan satu pandangan daripada guru saya, Hafizahullah Ta'ala, bila dia mensyarahkan hadis yang kedua daripada hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi. Kita tahu hadis yang kedua itu nama lainnya adalah hadis Jibril. Hadis Jibril diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab, yang mana Umar kata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a alaina rajul shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ketika kami ni, kata Umar ibn al-Khattab, sedang duduk bermajlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni menunjukkan sifat Nabi ni adalah sifat lelaki ijtimai yang suka bermasyarakat. Dia bukan introvert lah. Kalau introvert ni jenis tak suka bergaul dengan orang. Orang datang dekat dia lari. Tapi Nabi ni, bila Umar kata kami duduk bermajlis dengan Nabi, makna Nabi ni suka bermajlis dengan para sahabat. Tiba-tiba kata Umar, tala'a alaina rajul, datang kepada kami seorang lelaki. Dan apa sifat lelaki ni? Pertama, syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Pakaiannya sangat putih. Yang keduanya, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. Rambut sangat hitam. Dan tidak dilihat pada dirinya, pada batang tubuhnya, kesan-kesan permusafiran pun. Dan yang keempat, tidak ada seorang pun dari kalangan kami ini, para sahabat, yang kenal siapakah dianya lelaki ni. Kami tak tahu. Jadi isyarat yang guru saya bagi, nak menuntut ilmu, pakaian kena bersih. Dia kata, nak menuntut ilmu, pakaian kena bersih. Dan isyarat bersih lelaki itu syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat-sangat putih. Itu. Jadi nak menuntut ilmu. Dan sebenarnya memang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu ma zurtum bihi rabbakum fi kuburikum wa masajidikum al-bayad. Sebaik-baik pakaian yang kamu pakai untuk kamu menziarahi Tuhan kamu di kubur kamu dan juga di masjid-masjid kamu adalah pakaian putih. Pakaian putih. Sebab tu bila kita ini dikebumikan, masuk kubur, kita pakai kain kafan warna hitam ke warna putih? Itu sebab apa? Sebab kita tak boleh nak tentukan pakaian sendiri. Orang lain yang pakaikan kain kafan untuk kita. Kalau kita milih, boleh jadi masuk kubur pun pakai kafan kalungu. Orang kita kan suka corak-corak warna-warni. Tapi sunnahnya pakai warna putih. Itu adalah afdal. Itu adalah afdal. Menunjukkan kalaulah ada orang, kalau dia mati, tak ada kain kafan putih, yang ada adalah kain hitam je, boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Cuma afdal sahaja kain kafan putih tu. Tapi kalau ada satu tempat, contoh di dalam hutan ada orang mati, mana nak cari kain kafan putih? Sana mana ada jawatan kuasa khairat kematian ke apa ke nak handle? Yang ada keluarga je. Tapi kita nak mendapat pahala sunnah ini, mungkin orang boleh gali kubur, tetapi pakaian tu, nak cari kain kafan warna putih, tak ada. Tapi yang ada mungkinlah kain-kain yang warna hitam, contoh, ataupun selain daripada itu. Mungkin kain tahun lepas dia pergi beli di Kamdam, nak beli baju Melayu contohnya. Buatlah, nak buat baju Melayu, tengok-tengok mati dulu. Jadi baju kain tu lah diguna untuk menjadi kain kafan. Bukan warna putih, tapi boleh lah. Tapi afdalnya warna putih. Sebaik-baik kata Nabi. Kemudian fi masajidikum, dan juga masuk masjid. Masuk masjid pun sama. Anjurannya adalah warna putih. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ke Madinah, tengok orang pakai jubah putih je. Itu antara kefahaman daripada itulah. Orang kita ni sahaja yang boleh kita katakan di Malaysia ni yang jubah banyak warna-warna lain tu. Tapi kebiasaan kalau talibul ilm, penuntut ilmu ke masyayikh,
kalau kita jarang nampak mereka ni pakai selain daripada warna putih. Kalau mereka pakai, itu pun jelas menunjuk benda tu harus, benda tu bukan makruh, bukan haram, benda harus. Tapi biasanya warna putih. Tapi disebut oleh Omar ni pakaian sangat putih, dan guru saya kata nak belajar kena pakaian bersih. Pakaian bersih. Lepas tu dia kata syadidu sawadi sya'ar. Rambut pula adalah sangat hitam. Itu isyaratnya boleh jadi, kata guru saya tersebut, hafizahullah ta'ala, syadidu sawadi sya'ar menunjukkan nak menuntut ilmu bukan semata pakaian kena putih bersih, tetapi umur mesti muda. Dia kata umur mesti muda lah rambut masih hitam. Yang ni kadang situasi masyarakat kita terbalik. Bila kita dah beruban, dah tak apa nak muda, tak apa nak putih rambut, saya minta maaf lah kepada yang, kalau ada yang, tetapi ini bukan satu aib, bukan, itu bukan satu kecelaan, tidak, bukan satu kekurangan. Cuma kita nak sebut keutamaan, priority. Priority adalah kita menuntut ilmu saat rambut masih hitam. Itu hakikatnya. Tapi kadang-kadang yang agak saya duka cita, kalau di masjid-masjid ke di surau-surau, bila majlis ilmu berlangsung, saya lah yang paling muda sebagai penceramah. Yang lain semuanya dah lebih-lebih senior. Yang lain bukan belia-belia dah, yang lain beliau-beliau. Jadi sebab itu kita kata, sepatutnya mana generasi muda ni? Mana yang budak-budak muda sepatutnya kena duduk? Tapi budak-budak muda duduk di mana? Duduk di TikTok, duduk di Twitter, duduk di WeChat, duduk di mana-mana tempat lagi. Kemudian bila adalah ustaz yang masuk ke dalam TikTok, masuk dalam Twitter, masuk di Facebook, ustaz tu bagilah penjelasan berdasarkan apa yang dia belajar daripada guru-guru dia. Tiba-tiba pemuda-pemuda TikTok ni diagiunya pula kita, la ilaha illallah. Pergi masjid pun tidak nak belajar agama. Tu yang orang marah. Bila orang marah pula, dia main apa dia? Victim card lah. Dia play victim lah. Dia kata, oh ini ke penceramah? Nampak? Ini ke sifat ustaz? La ilaha illallah. Lepas tu dia kalau nak jadi isu pula, dia viralkan, dia ambil video, dia kata, oh ustaz. Tiba-tiba Ustaz Fahmi menghina B40. La ilaha illallah. Contohlah kalau ada. Kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Awak muda, awak kena belajar agama. Kita bukan nak suruh awak belajar keseluruhan, tak. Belajar fardu ain. Yang ni kan wajib, fardu ain. Belajar akidah yang betul, belajar fiqh, belajar akhlak. Yang ni asas fardu ain kita. Macam mana kita tahu inilah fardu ain kita? Hadis Omar tadi juga. Bila lelaki tu dia tanya kepada Nabi kita, dia kata, akhbirni anil Islam. Bagi tahu aku apa itu Islam. Kemudian Nabi jawab adalah rukun Islam yang 5 tu. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman. Bagi tahu aku apa itu iman. Maka Nabi pun jawab rukun iman yang 6 tu. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku apa itu ihsan. Maka Nabi pun jawab alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah macam kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak, ketahui Allah nampak dan lihat dan tengok kamu sedang beribadah. Bayangkan kita beribadah dalam keyakinan kita Allah tengok kita sedang buat ibadah. Mesti ibadah kita yang terbaik. Dah kalau mak kita duk tengok kita buat ibadat pun, kita pun tak boleh nak main-main. Kalau cikgu kita masa sekolah rendah dulu duk tengok je tangan pegang rotan, kita pun semayang pun khusyuk je semayang. Rupanya sebab cikgu pegang rotan. Apatah lagi Allah tengok. Mesti kita akan jadi itu ihsan. Maqam tu kita nak timbulkan dalam jantung hati kita ni. Jadi para ulama kata Islam merujuk kepada syariah / fiqh. Iman merujuk kepada akidah / tauhid. Ihsan merujuk kepada akhlak. Jadi 3 benda ni. 3 benda ni. Syariah, akidah, akhlak. Fardu ain. Sebab itu rukun iman tu kena pelajari. Rukun Islam kena pelajari. Akhlak kena pelajari. Dan di hujung hadis kan Nabi tanya kepada Omar, atadri manis sa'il ya Omar? Awak tahu tak siapakah yang bertanya tu wahai Omar? Maka Omar ni dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul je yang lebih tahu wahai Rasulullah. Nabi kita jawab apa? Nabi kata, fa innahu Jibril. Nabi kata, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu nak mengajarkan kamu apa dia? Agama kamu. Allahu Akbar. Menunjukkan Islam, iman, ihsan adalah agama kita ni. Jadi kena belajar. Islam, iman, ihsan tu Nabi kata yu'allimukum
dinakum. Sebahagian riwayat kata yu'allimukum amra dinikum. Dia nak mengajarkan kepada kamu urusan agama kamu. Jadi urusan agama kita ini 3 teras tersebut. Kena belajar. Ni kadang banyak benda-benda basic pun masyarakat tidak jelas lagi. Tidak jelas. Macam baru ni lah saya ada sebut di media sosial saya lah. Ni sebagai perkongsian sikit lah. Nak bagi nampak gambaran terhadap realiti sebahagian masyarakat, anak-anak muda kita ni. Macam contoh, saya bagi tahu, saya kata kalau kita semayang, kalau kita tengah salat, kemudian kita sebut di lidah kita ni dengan sengaja, aku sayang ke mak ayah aku, contoh. Aku sayang mak ayah aku. Maka saya katalah salat kita batal. Salat kita batal. Kemudian ramai yang tak faham. Benda itu adalah perkara yang sangat-sangat simple je sebenarnya. Kalau bercakap masa semayang, batal ke tak batal? Batal lah. Nama pun cakap. Jadi kalau kita cakap aku sayang mak ayah aku, dah kita biasa dengar. Ustaz ni pula, kadang sebahagian ustaz kita ni, dia mengajar antara perkara yang membatalkan salat adalah al-kalamu amdan, bercakap dengan sengaja. Kemudian dia terus pergi kepada perkara yang berikutnya pula. Patutnya kena explain lah apa contoh bercakap dengan sengaja. Bercakap dengan sengaja ni, contohnya kalau kita tengah salat, kita kata qi pun, qi ni kan peliharalah kamu. Maknanya ucapan walau satu huruf tapi difahami maknanya, itu bercakap lah tu. Batal semayang. Kan kita kata atina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa apa? Wa qi. Qaf tu, qi tu satu huruf je tapi ada makna. Maknanya apa? Dan peliharalah. Qi ni maknanya daripada wiqayah. Kau jagalah, peliharalah. Jadi kalau orang kita tengah semayang, qi contoh, peliharalah, batal semayang dia. Kalau sengaja. Itu dalam kitab-kitab fiqh, tapi ustaz kita al-kalamu amdan, bercakap dengan sengaja, lepas tu dia nak suruh orang mikir. Orang kita ni tak boleh mikir. Ini minta maaf lah kan kata pula kan. Kan viral pula. Bukan, kadang-kadang sikap kita ni kita tak suka mikir. Kita suka tanya je. Orang faham, nak cuba faham tidak, tapi kita tak nak memahami, tak nak cuba faham dulu, tapi tanya je kerja dia. Tak salah bertanya, tak salah. Tapi cuba tuan-tuan tengok, ada benda yang Allah tak suka. Antara yang Allah tak suka adalah kasratus soal, banyak tanya. Padahal orang kata, bukankah bertanya mendapat ilmu? Betul. Tapi kalau banyak sangat, Allah tak suka pun. Kalau kita tengok dalam Quran, Quran tak peruntukkan menuntut ilmu ni dengan banyak bertanya sangat. Nak bertanya betul, Quran ada ceritakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalam surah An-Nahl ayat 43 tu. Tapi cuba tengok, kalau nak jadi bijak ni, Quran hanya sebut 3 benda je. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga berfikir. Itu je yang Quran bagi tahu. Dengar, lihat, fikir. Allah kata walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami tempatkan dalam Jahannam ni, dalam neraka Jahannam, ramai dalam kalangan manusia dan jin, ataupun ramai dalam kalangan jin dan manusia. Mereka ada lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tak nak mikir dengan hati, tak nak mikir. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tak nak merenung, tak nak melihat. Walahum azanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tapi tak nak dengar. Ulaika kal an'am, Allah kata mereka ni ibarat haiwan ternakan. Jangan nak viral ke Allah pula bila Allah kata mereka ni ibarat haiwan ternakan. Kadang-kadang memang kena ada ketegasan sedikit, supaya orang kita teliti. Gunakan mata untuk merenung, melihat, dan gunakan telinga untuk mendengar. Setelah tengok, setelah dengar, fikir dengan qalbu kita. Lahum qulub, lahum qulub. Sebab benda ni kita boleh, kadang-kadang banyak benda yang kita boleh dapat jawapan kalau kita baca teliti, kemudian kita mikir, dapat jawapan insya-Allah. Kalau kita dengar betul-betul, kemudian kita mikir, dapat jawapan insya-Allah. Tapi kadang bila orang tengah bercakap, kita bersembang. Lepas tu ustaz tak faham lah, la ilaha illallah. Sebab awak bersembang. Dalam menuntut ilmu, saya memang kena membentuk sikap. Dan nak membentuk sikap ni adalah benda paling ubah. Benda paling susah nak ubah. Itu maksud saya.
nak membentuk sikap penuntut ilmu paling susah nak ubah. Tapi saya memilih jalan tu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di media sosial saya, kalau ada orang buat benda yang saya tak setuju, memang saya akan tegur. Saya tak setuju, saya akan betulkan. Tapi bahasa kita bukan maki hamun lah, tapi kita betulkan. Sebab ni nak membetulkan sikap. Macam ada benda yang saya dah tulis. Macam contoh saya tulis di poster. Saya sharekan poster Baitul Salam keluarkan. Malam ni kuliah kita Mukhtasar Zadil Ma'ad, tempat di Baitul Salam pukul 9.30 malam. Bila saya dah share poster tu, dekat bawah komen tu ada orang tanya, pukul berapa ni Ustaz? La ilaha illallah. Tapi saya akan tegur. Memang saya akan tegur. Saya tak akan diamkan. Saya tak akan jawab pukul 9.30. Saya akan kata, tengok dalam poster tu. Awak tengok poster, awak dapat jawapan. Itu nak membetulkan apa? Sikap. Sikap orang kita, dia malas baca. Dia malas, kalau continue reading je, dia swipe. Kalau ada nampak continue reading je, dia akan naik ke atas. Dia malas nak baca. Tapi lepas tu dia akan direct. Tanya. Kita tak salah kalau orang bertanya. Tapi kenapa awak tak nak teliti dulu? Tapi awak terus bertanya. Kenapa? Itu bukan sifat penuntut ilmu. Sifat penuntut ilmu ni dia kena baca, teliti. Akhir sekali bila dia dah tak dapat jawapan, baru dia bertanya. Kita tengok isyaratnya daripada sikap Nabi SAW. Nabi bukan nak menerima sikap-sikap masyarakat Arab. Nabi betulkan sikap. Itu jalan tu susah sikit. Ni macam orang kita. Kalau sebahagian pendakwah kita ni, penceramah kita, dia hanya nak meraihkan sikap masyarakat setempat. Tu dia kata, oh kami ni orang negeri sekian-sekian. Orang negeri sekian memang cakap kasar. Jadi saya berceramah pun saya maki hamun orang juga. Itu meraihkan sikap yang tak elok. Nabi bukan begitu. Nabi ni mengubah sikap yang tak betul. Nabi nak betulkan ikut petunjuk Allah. Jadi kita nak lalui jalan Nabi ni sebagai pendakwah, kita kena betulkan sikap benda yang kita tahu benda ni tak betul. Benda salah. Kita nak jadi orang tu orang yang lebih baik ikut apa yang Allah ajarkan dalam Quran. Sebab tu saya hujah tadi semua daripada Quran. Tengok, dengar, fikir. Allah kata dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu ni tak tahu apa pun. Allah kata la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a tu maknanya tak ada ilmu langsung bila kita keluar daripada perut mak kita masa kita kecil dulu. Tak ada ilmu apa pun. Kemudian Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah jadikan buat diri kamu itu as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, fuad. Fuad ni qalbu, jantung hati kita ni. Pendengaran untuk mendengar lah, penglihatan untuk kita melihat, dan jantung hati untuk kita berfikir. Jantung hati untuk kita berfikir. Dan Allah kata apa? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mensyukuri 3 panca indera tu. Macam mana kita nak syukuri nikmat mendengar? Maknanya kita mendengar ketaatan dengan telinga kita. Itu syukur nikmat. Macam mana kita nak syukuri nikmat melihat? Kita lihat kepada ketaatan. Maka yang tu tanda syukur nikmat. Macam mana kita nak syukur nikmat qalbu? Maka kita memikirkan ketaatan kepada Allah. Sentiasa berfikir dengan qalbu kita ni. Itulah hakikat syukur yang sebenar. Syukur ni adalah melakukan ataupun menggunakan semua nikmat yang Allah bagi kepada kita di jalan ketaatan. Itu definisi syukur. Kita gunakan segala nikmat yang ada pada diri kita yang Allah bagi ke arah ketaatan kepada Allah. Jadi kita kena banyak mendengar, meneliti, melihat, baca. Dan isyaratnya adalah hadis Nabi SAW dengan seorang lelaki Badui yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tu. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah, dia tanya soalan. Ketika tu Nabi sedang menyampaikan majlis ilmu. Nabi sedang berkuliah waktu itu. Nabi ni pun ceramah juga. Itu. Jadi Nabi sedang sampaikan majlis ilmu, tiba-tiba lelaki Badui ni ditanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Kemudian Nabi tak jawab. Padahal soalan dia tu adalah soalan yang didengari oleh semua audien yang ada pada waktu itu. Nabi tak jawab. Kemudian perbuatan Nabi tak jawab tu, Nabi teruskan bagi ucapan. Timbulkan tanda tanya. Bila timbul tanda tanya, sebahagian sahabat kata sami'a maqal fakariha maqal. Nabi dengar soalan tu tapi Nabi tak suka.
Seolah Nabi ni isyarat dia, Nabi tak suka kalau soalan ditanya ketika majlis sedang berlangsung. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Kerana kalau kita tunggu sampai hujung, sikit tu biasanya ustaz kalau ada kaitan, biasa ustaz akan sebut juga contoh. Biasa akan disebut. Jadi Nabi lebih prefer soalan ditanya pada hujung majlis, supaya semua dah selesai. Sebahagian sahabat lain dia kata apa? Balam yasma', bahkan Nabi tak dengar kot soalan tu. Tengok di penghujung majlis tu, Nabi kita SAW mengatakan, aina urahu as-sa'il 'anis sa'ah, ataupun aina arahu as-sa'il 'anis sa'ah. Mana aku tengok orang yang tanya tentang hari kiamat tadi? Rupanya Nabi dengar tadi. Bukan semata Nabi dengar, Nabi hafal pun soalan dia tu. Nabi ingat soalan dia tentang hari kiamat. Kemudian Nabi pun terus jawab. Nabi tak, tapi nampak isyarat dia. Maknanya bila kita dah selesai dulu baru bangkitkan persoalan. Itu maknanya. Dah habis baca, kemudian kita rasa tak jelas juga walaupun kita dah baca berulang kali, barulah kita tanya soalan. Itu tak apa. Tapi ni kalau baca pun tidak, jadi dia terus tanya soalan. Masalah ni bukan sikap penuntut ilmu. Bukan sikap penuntut ilmu. Macam saya kongsikan di media sosial saya. Saya kata tentang huraian tentang hukum hakam berdoa semasa sujud di dalam solat. Jelas tak? Hukum hakam berdoa semasa sujud di dalam solat. Kemudian di bawah tu ada orang komen, ustaz ni merujuk kepada doa lepas salam ke? Ya Allah. Punya jelas kita dah tulis doa dalam sujud, doa sebelum di dalam solat, semasa solat. Tapi tanya lagi. Saya tak marah orang gini, tapi sikap tu kita kena ubah. Ni macam kalau bab menuntut ilmu ni kita nak kena suap je. Itu bukan. Itu masa kita kecil-kecil dulu mak kita boleh lah dengan mak kita. Tapi kalau nak menuntut ilmu, kalau kita semata nak harap orang suap-suap kita tanpa kita usaha mikir, melihat, membaca dengan teliti, merenung, masalah. Sebab tu kita kena teliti satu ayat dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk, Allah cerita tentang orang kafir yang masuk neraka ni. Orang kafir ni maknanya orang yang ingkar lah kepada ajaran Tuhan. Itu makna dia. Allah kata dalam surah Al-Mulk, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Apabila penghuni neraka ini mereka dicampakkan. Fiha tu ke dalam neraka. Dalam nar. Dan di sini kalau kita tadabbur Quran, kalau kita ni jenis orang yang rajin mikirlah, kalimah ulku tu pun kita boleh dapat satu kepahaman dan dapat satu penjelasan bahawasanya kalimah campak, lontar ni biasa benda-benda yang berharga ke benda yang tak berharga? Tak berharga. Jadi tengoklah kalau orang kita ni masuk neraka, dicampak ke dalam neraka, bukan diletak elok-elok, dicampak, hinanya. Allah guna idza ulqu. Allah tak kata apabila diletakkan dengan sopannya, dengan baiknya. Tak. Idza ulqu, campak. Biasa benda campak ni, contoh kalau kita ada sampah, plastik sampah tu, di depan kita tu adalah tong sampah besar. Jadi kita punya pusing, masuk dalam tong sampah tu. Kalau tak masuk pun tak apalah sebab awak tu sampah, biarlah. Kata adalah pengutip sampah yang kutip. Kita makna kita tak nak letak elok-elok pun. Sebab nak dekat dengan tempat sampah pun kita tak nak. Tapi Allah sifatkan idza ulqu, apabila dicampak penghuni neraka ke dalam neraka. Lalu Allah kata sami'u laha shahiqa. Maka kita akan dengar syahiqa. Syahiq ni apa makna dia? Jeritan, teriakan, pekikan. Itu. Ada orang jerit, ada orang teriak, ada orang memekik. Sebab sakit. Kena seksa dengan api, sakit. Dan bila mereka jerit, wahiyya tafur, neraka tu bakar lagi. Neraka bukan dia peduli. Dia memang sifat dia adalah makhluk Allah yang memang diamanah, ditanggungjawab untuk menyeksa orang-orang yang ingkar. Dia peduli apa? Dalam sebahagian ayat Quran, Allah neraka kata kepada Allah, apa ayat tu saya pun tak ingat, tapi apabila neraka tu dah penuh, dia tanya kepada Allah, hal min mazid, ada tambah lagi ke? Ada nak tambah lagi ke? Dia tanya. Jadi menunjukkan dia memang ada tak nak tambah lagi masuk. Kalau macam kita ni lah, kalau seorang
manusia lah, kalau dia pukul manusia pun, kalau manusia yang dipukul tu duk menjerit, tolonglah, tolonglah, dia rasa kesian. Tu hakikat manusia, kita akan rasa kesian juga. Tapi neraka tak ada. Jadi tengok ayat tu. Tapi kita tengok apa yang menyebabkan puak ni boleh masuk neraka. Maka dikatakan takadu tamayyazu minal ghais. Takadu tamayyaz minal ghais. Maknanya mereka ni hampir hancur lebu, pecah, hampir pecah disebabkan jeritan teriakan tu. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampak masuk ke dalam neraka itu fauj. Fauj ni orang kata, kan kita idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Afwaja. Jadi fauj. Samalah itu. Jadi kalau kita nak menguasai bahasa Arab ni kena relate dengan ayat tu, ayat ni, sama je maknanya. Jadi kalau kita kata afwaja tu terjemahannya apa? Berbondong-bondong. Kan? Biasa kita terjemah. Sayadkhuluna apa? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fiha apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, beramai-ramai lah. Jadi iza ulqiya fiha faujun, faujun tu bondong. Sa'alahum khazanatuha, maka khazanah tu, penjaga neraka tu, dia akan tanya kepada puak-puak yang dicampak masuk ni, alam ya'tikum nazir, tak ada ke nazir yang datang kepada kamu dulu masa awak kat dunia tu? Nazir ni siapa dia? Pemberi ingatan, pemberi ancaman. Tak ada ke siapa dia yang datang nak bagi ancaman kat awak? Dan nazir merujuk kepada Rasul, merujuk kepada Rasul. Kan para Rasul kan sifat dia mubasyirina wa munzirin, memberi khabar gembira, memberi ancaman. Jadi kalau kita nak ikut legasi dakwah para Rasul, dua benda ni kita kena buat. Tapi pendakwah kita banyak yang buat satu je, yang awal tu. Dia suka, marilah kita buat baik, marilah kita puasa, marilah kita semayang, siapa semayang dapat pahala, siapa solat dapat syurga. Macam tu lah. Kalaulah semata itu sahaja, siapa-siapa pun boleh jadi penceramah. Kalau setakat nak suruh orang ajak buat orang apa, nak ajak orang buat baik, siapa-siapa pun boleh bagi ceramah, siapa-siapa pun boleh ada. Tapi tak, di medan penceramah, medan ilmu. Di medan ilmu, ilmu ni bukan semata, ilmu ni mencakupi semua sekali. Apa je perbahasan yang berkait dengan agama kita ini, itu ilmu. Tapi yang ni tak ramai penceramah yang ada. Dan dia banyak bagi ajak kebaikan, tapi dia tak ada ancaman. Sebab malah nanti orang tahu buat baik tu, orang tinggal lah benda jahat. Tak boleh. Kalau kepahaman itu betul, tak adalah Allah suruh Nabi buat benda, ajak orang buat baik dan larang orang buat jahat. Kalau kepahaman dia tadi betul, dua-dua kena buat. Nabi kita sifat dia basyiran wa nazira, memberi khabar gembira, memberi ancaman. Dan part nak bagi ancaman ni orang tak suka ni. Kita nak bagi khabar gembira, pertama tentang tauhid, kedua tentang ibadat, yang ketiga tentang sunnah. Ni dia. Dan kita nak bagi ancaman pertama tentang syirik, yang kedua maksiat, yang ketiga bid'ah. Jadi ini flow dia. Tauhid, ibadat, sunnah, syirik, maksiat, bid'ah. Setiap satu ada lawan dia. Jadi sebagaimana kita menyuruh melakukan ketiga-tiga yang awal tadi, kita juga mengancam dan melarang daripada orang melakukan ketiga-tiga yang tu. Tapi tak semua orang boleh buat. Nak tegur masalah akidah yang ini ada unsur kesyirikan, orang tak berani nak buat. Sebab nanti dianggap sebagai kaki mensyirikkan orang. La ilaha illallah. Kita pun tak tahu apa kayu ukur yang memudah sangat label orang kaki syirik, kaki membida'ahkan, kaki memaksiatkan. Kita pun tak tahu apa kayu ukur dia. Sebab kalau kita baca kitab jadi penuntut ilmu yang sejati, memang kita akan tengok ulama'-ulama' ni memang banyak bida'ah ke orang. Dan bukan ulama'-ulama' Hambali je dah, ulama' Maliki pun, ulama' Syafi'i pun, ulama' Hanafi pun. Dan orang kata, iya ke? Saya tak tahu pun. Betul lah awak tak tahu, banyak kitab yang awak baca. Orang lain banyak baca kitab, dia tahulah. Dan awak ni, itu kadang-kadang masyarakat kita ni, kalau dia sikit dia dengar benda pelik je, dia kata, iya ke ustaz ni sebut? Aku tak pernah dengar pun. Kata.
Tak pernah dengar banyak ceramah yang awak pernah dengar. Bila kita cakap orang kata kita sombongnya, tak. Ni sikap awak kena betulkan. Sikap kena betul dan terima nasihat. Terima nasihat. Ambil dari sudut positif. Bila kita duk petikai orang tu yang masalah, sikap tu tak betul. Sebab dia kata dia petikaikan ustaz sebab apa yang ustaz cakap dia tak pernah dengar. Tak pernah dengar tu bukan masalah ustaz. Tak pernah dengar tu masalah kita. Masalah kita. Tu yang tapi bila ustaz sebut awak ni tak pernah dengar kata-kata saya ni, berapa banyak ceramah yang awak dengar, dia terasa hati. Dia viralkan video ustaz tu. Dia kata tak patut ustaz hina kami ni. Kata jawablah elok-elok. Kita ni kena orang kata kena soft spoken. Kita ni kena akhlak baik. Nabi tak pernah cakap begitu kepada la ilaha illallah. Betul ke Nabi tak pernah tinggi suara marah orang? Nabi marah orang banyak juga. Cuma zaman Nabi tak ada viral je. Ada satu hari tu Nabi kita SAW balik daripada perang musafir. Tapi Nabi ni, antara sifat Nabi, akhlak Nabi, Nabi akan berjalan paling lambat sekali. Sebab Nabi nak teman orang-orang tua yang turut serta peperangan dan orang tu tak larat, baru balik perang. Nabi ni dia bersama dengan du'afa. Nabi bukan bersama dengan al-aqwiya je, orang kuat je. Nabi bersama dengan orang lemah. Kalau macam kita ni nak bersama dengan orang kaya, nak bersama dengan orang kuat, nak bersama dengan orang ada nama. Tapi tak Nabi. Nabi nak bersama dengan orang miskin, Nabi nak bersama dengan orang lemah, Nabi nak bersama dengan orang yang tak ada nama pun. Itu hebat Nabi kita. Jadi para sahabat yang laju ni, mereka dah balik dulu. Tapi bila mereka balik dulu, mereka ni waktu solat dah masuk. Cuma mereka tak nak semayang dulu. Sebab apa mereka tak nak semayang dulu? Sebab mereka nak tunggu Nabi. Mereka nak tunggu Nabi supaya Nabi dapat jadi imam. Oh, sahabat-sahabat ni cukup suka kau dapat jemaah dengan Nabi. Biarlah mereka lewat sikit semayang pun, tapi dapat semayang jemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah lah minit ni, waktu pun dah nak hampir masuk, Nabi baru sampai. Jadi bila mereka ni waktu baru nak masuk, barulah masing-masing sibuk nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, mereka pun orang yang nak ambil wuduk dalam keadaan waktu salat dah nak habis. Macam mana sifat wuduk dia? Laju ke ataupun duk slow and steady lagi? Dia mesti laju. Dia nak cepat sebab nak kejar masa. Jadi mereka ambil. Tapi bila sampai kat basuh kaki tu, mereka tak basuh tumit tu dengan elok. Tak basuh tumit kaki tu dengan elok. Padahal tumit kaki ni kan wajib dibasuh juga. Dalam Quran Allah kata iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Basuhlah kaki kamu meliputi bersama dengan buku lali. Jadi tumit termasuk. Tapi bila mereka ni tumit tak basuh habis, daripada jauh Nabi kata wailul lil a'qabi minan nar. Nabi kata binasalah tumit kaki yang tak kena air wuduk yang cukup di neraka. Gitu. Ataupun dengan api kata Nabi, minan nar, neraka lah. Dan disebut dalam perawi hadis tu, dia kata fanada bi'a'la sautihi. Nabi menjerit dengan tinggi, dengan suara yang paling tinggi sekali. Tapi kalau masyarakat masyarakat kita sekarang ni akhir zaman, kalau tegur dengan suara macam tu, tak patut buat macam tu, kata. Kita kenalah tegur lembut-lembut, cakaplah elok-elok, kata kan. Tapi Nabi maki kita, Nabi tak maki orang. Yang ni kita jangan buat. Maki jangan buat. Tapi kalau setakat nak tinggi suara, nak betulkan, ini tak ada masalah. Tapi masyarakat kita kalau tinggi suara sikit pun, dia akan kata, ustaz, sabarlah ustaz. La ilaha illallah. Nabi tu kalau dia cakap gitu pun, kalau ada orang puak-puak ni, Nabi kena bersabar juga. Seolah-olah Nabi tak pandai cara berdakwah. Itu penyakit orang kita ni. Dia ingat dia betul. Dia ingat apa yang dia baca daripada TikTok, daripada Facebook ke YouTube, dia ingat itu yang betul. Tapi dia tak tahu ajaran agama yang sebenar macam mana, sebab dia tak nak belajar. Dia tidak mahu mempelajari hakikat agama yang sebenar based on Quran dan Sunnah. Ini masalah. Jadi kita kena tahu. Jadi saya nak balik kepada yang surah Al-Mulk tadi. Alam ya'tikum nazir tu, apa yang mereka jawab? Mereka kata qalu bala qad ja'ana nazir. Betul, telah datang kepada kami rasul, fakadzabna. Tapi kami dustakan dia. Kami kata ni tak boleh pakai punya orang ni, tak betul ni, dia tipu ni, tak betul. Nampak? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami kata Allah tak turunkan apa-apa pun daripada peringatan, tak ada pun ancaman, tak ada pun suruhan. In antum illa fi dalalin kabir. Kamu ni wahai para nazir ni berada pada kesesatan yang teruk sangat.
Dia kata orang sesat padahal dia sesat. Akhir zaman wujud tak orang macam tu? Dia kata penceramah tu sesat, tapi dia yang salah faham. Dia kata ustaz ni sesat, ustaz tu tak betul. Dia yang salah faham. Sebab kayu ukurnya adalah kebenaran, kita kena tengok. Mesti ada kayu ukur. Dia tak boleh mudah-mudah kita nak kata orang sesat ke, orang tu betul ke. Dia mesti ada kayu ukur, dan kayu ukurnya Quran dan Sunnah. Kayu ukurnya Quran dan Sunnah. In antum illa fi dhalalin kabir. Kemudian apa Allah kata? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka ni dia kata, kalaulah kami mendengar dan kami berfikir, nescaya kami takkan tergolong dalam kalangan penghuni neraka. Jadi nampak pentingnya fungsi mendengar dan berfikir. Ada orang dia dengar tapi dia tak fikir. Patut kita kena sentiasa fikir, banyakkan fikir. Tapi pemikiran tu biarlah pemikiran yang betul, jangan pemikiran yang sesat. Bahaya juga kalau kita dok main sebar luaskan pemikiran-pemikiran ni, tapi biar pemikiran yang berpandukan kepada Quran dan hadis. Biar setiap apa yang kita fikirkan tu kita cek balik, adakah sama dengan apa yang ulama sebut. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, kita cek kenapa tak sama. Sebab para ulama ni, kalau dalam bab-bab tafsir Quran lah, dalam bab tadabbur Quran ke, memang kita dituntut berfikir, tapi kita kena cek, kena cross check. Takut-takut apa yang kita fikir tu sebenarnya tak betul. Tapi kita kena cek balik. Rujuk tafsir, tafsir Ibnu Katsir ke, Al-Qurtubi ke, Tabari ke, Baghawi ke. Jadi kita boleh rujuk kitab-kitab yang muktabar seperti yang telah saya sebutkan. Jadi mudah. Jadi kemudian kita nak akhiri perbahasan kita, hadirin dan hadirat. Disebutkan juga berkenaan dengan antara sunnah ataupun kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi. Dan disebutkan di sini wa kana ahabbut tib ilaihil misk. Minyak wangi atau wangian yang paling Nabi suka adalah kasturi. Jadi di sini nak memberikan satu isyarat bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suka kepada minyak wangi kasturi. Di sini ada minyak wangi. Abu Talhah yang jual. Jadi kita katakan boleh untuk kita mengikutinya dan berpahala jika kita mengikutinya dengan niat ittiba', dan ittiba' ibadat. Ittiba' ni ibadat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka hendaklah kamu ittiba' kepadaku. Dan ittiba' ni bila Nabi kata ataupun Allah kata fattabi'uni, ikut Nabi, maknanya wajib. Kewajipan kita ni bila kita ucap sahaja Muhammad Rasulullah, ada kelaziman daripada ucapan tu. Ada tuntutan. Dia bila kita ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan kosong, dia ada tuntutan. La ilaha illallah tu tuntutannya untuk kita ikhlas dalam beribadah. Dan Muhammadur Rasulullah tuntutannya adalah untuk kita al-ittiba', untuk kita ikut Nabi. Ni yang ramai orang tak faham ni. Yang ni yang ramai tak faham. Dan kita ni alhamdulillah bila Allah bagi kita kefahaman, kenalah ucap alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Allah bagi kefahaman yang baik kepada kita untuk kita tahu syarat penerimaan amal soleh ni dua. Dan diambil dua syarat tersebut daripada dua kalimah syahadah kita. La ilaha illallah mewajibkan ikhlas, Muhammadur Rasulullah mewajibkan al-ittiba'. Ittiba' ni apa benda yang Nabi buat kita buat, apa benda yang Nabi tak buat kita buat. Itu kaedah dia. Tapi adalah bukanlah terlalu orang kata seperti sebiji-sebiji, tapi maknanya dalam bab-bab agama, Nanti ada orang kata Nabi naik unta, kita kena naik unta ke? Yang ni orang tak cerdik. Kenyataan orang tak cerdik. Kita nak spesifikkan ittiba' ni adalah dalam bab-bab ibadat, dalam bab-bab syariat. Adapun daripada sudut kalau macam contoh, ada juga boleh jadi urusan-urusan keduniaan. Macam kita kata pakai minyak wangi, sikat rambut. Tapi semua benda ni sebab ada nas, ada anjuran, ada galakan. Jadi kita ikut adalah untuk ittiba'.
kita ikut untuk ittiba. Dan yang terakhir disebutkan di sini, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib. Fasal berkenaan petunjuk Nabi dalam memotong misai. Qas ni adalah sama ada memotong lah, qassus syarib. Fi sahihi Muslimin, dalam sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, boleh hilang pula muka surat tadi. Tapi tak apalah, saya hafal hadis tu. Nabi SAW menyebut dalam hadis Muslim tadi, juzzu syawarib. Juzzu syawarib ni maknanya qassu syawarib. Maknanya potonglah misai. Dan wa ahful liha, dan biarkan dan simpan janggut, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian riwayat Nabi kata wa khaliful musyrikin ataupun wa khaliful yahud, dan kamu selisihilah orang-orang Yahudi, berbezalah dengan orang-orang Yahudi. Dan sebahagian khaliful majus, menyelisihilah orang-orang yang majusi yang lebih tepat. Jadi di sini nak bagi isyarat hadirin dan hadirat, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah membuang misai. Kalau tak buang pun dinipiskan. Dan yang berikutnya adalah tentang menyimpan janggut. Dan ini memang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang lelaki lah, jangan bagi orang perempuan. Orang perempuan jangan simpan janggut. Jadi kita kata di sini bagi orang lelaki. Orang lelaki dia kena simpan janggut, dia kena jaga janggut. Dan ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kena pendekkan ataupun cukur ataupun dia buang misainya. Sebahagian ulama dia mengaitkan isu ni dengan hukum sunat dan makruh. Sunat dan makruh. Sebahagian ulama pula dia kaitkan dengan wajib dan haram. Lawan sunat makruh, lawan wajib haram. Jadi begitulah. Tetapi kita katakan di sini, ini adalah kita nak menggambarkan tentang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, sunnah Nabi ni berjanggut ke tidak? Ya, berjanggut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjanggut. Dan itu, saya ada sebahagian kata-kata para ulama yang kata satu-satunya sunnah Nabi yang kita boleh bawa masuk kubur adalah janggut. Dia kata begitu. Satu-satu sunnah Nabi yang boleh bawa masuk dalam kubur adalah janggut. Jadi usahakan bagi orang-orang lelaki. Jadi itulah serba sedikit yang boleh kita ni. Sebab saya pun tadi tengah tengok-tengok nanti tiba-tiba hilang pula muka surat tu. Jenuh nak mencari balik. Jadi nak cari balik pun dah pukul 10.30. Jadi alang-alang lah kita kata kan. Ambil ruang, ambil kesempatan. Tapi sedikit untuk saya raikan kepada semua untuk mengikuti warisan salafus salih. Sebelum mereka memasuki Ramadan, mereka ada satu perbuatan yang disebut sebagai tahniah. Ucapan tahniah. Jadi saya ucap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama kita pada malam ni. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal saleh kita ini di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan Allah keluarkan kita daripada Ramadan dengan mencapai takwa kepada Allah. Allahumma amin. Jadi itu insya-Allah kita pada hari Ahad ini akan memasuki 1 Ramadan, 3 April insya-Allah. Jadi esok 1 April, Selasa, dan masih ada 2 hari lagi untuk kita tidak berpuasa. Dan kemudian 3 April kita berpuasa. Dan ada satu kata-kata ulama yang menarik untuk kita fikirkan, iaitu jangan jadikan hari kamu berpuasa sama sahaja dengan hari kamu tak puasa. Ucapan tu saya suka. Jangan jadikan hari kita puasa sama je dengan hari tak puasa. Dia mesti kena ada beza. Ya. Baik. kita maklum yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan larangan kepada orang perempuan untuk berwangi-wangian. Tetapi dalam hadis tersebut dia mengguna wazan fa'al sebenarnya. Kalau kita cek balik hadis tu, macam contoh Nabi kata
la'anallahu zairatil kubur, sebahagian riwayat zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang kaki ziarah kubur. Zairat, zawarat atas wazan fa'al. Dan fa'al ni adalah sirah mubalaghah, maknanya dia lebih-lebih sangat, selalu sangat. Tapi kalau sekali-sekala tak apa. Sama juga kita boleh fahami dengan konsep pakai minyak wangi. Wanita ni dia pun kena jaga juga. Takkan dia nak biarkan diri dia busuk. Macam kita kata tadi, lelaki pun tak boleh biarkan diri kita busuk. Orang Islam dia kena bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni cantik, Allah suka kepada kecantikan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah baik, Allah takkan terima melainkan daripada yang baik juga. Jadi kita ni, kalau kita ini busuk, badan kita, bau, laki ke perempuan, benda ni akan menyebab orang jauh kita. Orang kata, ini ustazah tapi busuk. Bukan. Tapi maknanya di sini, bukan makna dia semestinya pakai minyak wangi. Boleh jadi dia pakai bedak. Dan bedak pun boleh mengurangkan bau badan. Bedak badan tu tak semestinya dia kena spray minyak wangi. Sebab larangan tu, kita kata dia punya kayu ukur larangan tu adalah wangi yang menarik perhatian orang. Wangi yang menarik perhatian. Tapi ada satu hari tu, saya tengok di tepi-tepi jalan kan banyak di billboard iklan-iklan. Adalah satu iklan tu dia kata, bila bau sekali wangi, melekat. Bila melekat, terpikat. Bila terpikat, terikat. La ilaha illallah, saya kata. Itu bukan itu Islam tak ajar gitu. Itu bisnes punya orang, memanglah dia nak fikir. Kita orang perempuan ni, dia bukannya pakai minyak wangi untuk menarik orang. Kalau dia sampai kepada tahapan menarik itu sampai orang kata, sedapnya bau dia ni, itu bahaya. Itu bahaya. Tapi bagi saya, dia pakai biasa je lah, yang dengan kadar boleh menghilangkan bau badan yang busuk. Tu je. Tapi dia sendiri yang lebih tahu. Kalau dia memang sengaja, orang kata, satu botol minyak wangi habis dia pakai pergi kerja. Datang ke pejabat, semerbak, habis orang tengok keliling, orang kata siapa dia pula dia ni kan. Contoh, yang ni bahaya. Yang ni tak boleh jadi termasuk dalam larangan tersebut. Jadi sebenarnya dia tidaklah ada satu had. Macam biasanya ulama-ulama ni, dia tak bahaskan secara spesifik. Maknanya kalau 2 kali semburan, yang ni haram. Tak, mereka tak bahas. Sebab 2 kali semburan minyak wangi boleh jadi berbeza ikut individu. Mungkin kalau badan dia besar, 2 tu tak cukup. Kalau badan dia kecil, ataupun kalau dia jenis mudah berpeluh, mungkin dia perlu lebih lagi. Tapi kita kena teliti sama ada kita lebih kepada pemakaian bedak sahaja yang boleh mengurangkan bau badan, ataupun memakailah minyak wangi, walaupun saya tahu mungkin akan ada yang tak setuju, tapi dengan kadar yang tidak menimbulkan fitnah kepada orang. Boleh jadi dia student, perempuan sahaja kelas dia, tak ada fitnah kepada siapa-siapa pun, boleh tak dia pakai. Tapi kena ingat, kalau dia keluar kepada lelaki, yang ni ada larangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni sebagai wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, elakkan wangi-wangian yang boleh menarik, orang kata perhatian orang-orang lelaki yang bukan mahram kepada kita ini. Baik. Jadi saya rasa memadai sekadar itu jawapan kepada persoalan tersebut. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.